أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Malam ini dapat kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Sebuah kitab yang memuatkan amalan-amalan sunnah yang setahun menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam rangka kita mempelajarinya, semoga dengan itu kita dapat mengamalkannya. Dan dengan itu mudah-mudahan kita telah berusaha menunaikan kewajipan kita kepada Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah, jika kamu cinta kepadaku, iaitu cinta pada Allah, bagaimana nak membuktikannya? Maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi SAW, maka akan kita dapat keampunan, ya, dan akan mendapat keampunan dan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah niat kita, ya, kenapa kita mempelajari kitab ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang mendapat kecintaan Allah Ta'ala dan mendapat pengampunan. Baik, kita masih lagi berada pada bab yang kelima, iaitu pada bab yang membahaskan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat solat atau tata cara solat Nabi SAW. Dan kita berada pada poin yang ketujuh untuk malam ini, di mana sebelum ini kita telah berhenti pada poin yang keenam, iaitu memandang tempat sujud. Yang ini masuk pada bahagian B, iaitu amalan-amalan yang berkaitan dengan tata cara solat. Ya, tata cara solat di sini yang dimaksudkan adalah tata cara solat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW memerintahkan kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, hendaklah wajib mencontohi, mengikuti Nabi SAW. Ya, contoh dalam bab solat, Nabi SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi SAW, kerana kita tidak dilahirkan pada masa diutuskan Nabi SAW. Jadi bagaimana maksud melihat Nabi SAW itu? Tak lain dan tak bukan, iaitu yang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat setelah mereka melihat, maka mereka menyampaikan, ya, ucapan dan perbuatan Nabi SAW itu, ya, dari satu generasi ke satu generasi sampailah kepada kita. Ya, iaitu silsilah periwayatan, perkhabaran datang daripada Rasulullah SAW, ya, kemudian dipindahkan pada sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita, tak pernah terputuskan. Ya, sanadnya bersambung sampai hari ini. Begitulah bagaimana caranya Allah menjaga kekhususan umat ini, iaitu adanya isnad, ya, dalam hal berkaitan periwayatan. Maka dengan itulah Allah Ta'ala menunjukkan
ya kebesarannya, bagaimana dia yakni Allah Ta'ala menjaga agamanya. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk meneruskan ilmu ini dengan mempelajarinya berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dan sampai kepada kita. Baik. Buka muka surat 146, iaitu poin yang ketujuh di bawah tajuk membaca doa istiftah ataupun doa iftitah. Baik, setelah kita berniat, berdiri, bertakbir, bersedekah, dan sekarang akan dimulai dengan bacaan. Berkata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, Rasulullah SAW membuka solatnya dengan membaca doa istiftah, ya, ataupun doa iftitah, pembukaan. Dan hukum membacanya adalah sunnah menurut kebanyakan para ulama. Nabi SAW terkadang membaca doa istiftah yang ini dan terkadang yang itu. Jadi untuk makluman kita kesemuanya, doa istiftah ni atau doa iftitah banyak ragamnya, banyak variasinya, banyak bentuk bacaannya. Namun apa yang kita ketahui, kebanyakan kita rata-ratanya hanya mengetahui satu wajah. Itu pun satu wajah itu digabungkan. Ya, sedangkan doa iftitah itu tidak digabungkan, dibaca secara bersendiri-sendiri menurut riwayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tidak menggabungkan, ya, sama ada dua atau lebih daripada itu ketika mana membuka solatnya. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi Nabi SAW, ya, dalam keadaan-keadaan yang berbeza, Nabi SAW menunjukkan kita bentuk-bentuk variasi ungkapan doa iftitah ini, ya, yang sangat indah. Doa-doa itu yang memberikan indikasi kepada kita bahawa hendaklah kita berusaha untuk membaca dan mempelbagaikan doa-doa iftitah itu. Ya, di siang harinya, di malam harinya, ya, dalam solat sunatnya dan seumpamanya. Doa iftitah ini, dia adalah sunnah yang sangat dituntut. Hendaklah seorang yang mendirikan solat, yang wajib maupun yang sunat, jangan ditinggalkan. Jangan salah faham. Banyak orang salah faham. Bila dia faham solat sunat, maka yang sunat-sunat dia tinggalkan. Contoh dia solat sunat qabliyah, ba'diyah, ya, kecuali masa tak mengizinkan, masa yang sangat singkat, ya, dia mengabaikan, dia langsung saja takbir dan dia langsung saja membaca suratul Fatihah. Ini banyak berlaku khususnya bila ketika pada bulan Ramadan. Ketika pada bulan Ramadan, imam hanya membaca di rakaat yang pertama saja doa iftitah untuk solat tarawih kebanyakannya. Kemudian bila disusuli dengan, ya, solat dua rakaat itu sudah tidak dibaca lagi, langsung saja dibaca suratul Fatihah. Ini adalah khilaf sunnah. Padahal doa iftitah itu banyak ragamnya. Boleh baca yang paling pendek dan boleh baca yang paling panjang. Jadi masyarakat kita membaca doa iftitah itu dimulakan dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Kemudian disambung dengan bacaan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai wa ana awwalul muslimin. Tapi kalau kita melihat riwayat, ya, di dalam bentuk-bentuk bacaan doa iftitah Nabi SAW, Nabi tidak menggabungkan. Nabi SAW tidak menggabungkan doa seperti yang kita baca tadi. Dan inilah yang kita diajar sejak kecil sampai sekarang di sekolah. Ya, padahal, ya, doa itu hendaklah dibaca secara bersendirian. Ya, nanti kita akan berikan contohnya. Baik. Dan hendaklah seorang Muslim pun terkadang membaca yang ini dan terkadang yang itu, agar sunnah itu tetap terjaga. Nampak tu? Agar sunnah tetap terjaga dengan membaca yang berbeza-beza. Jangan baca satu jenis sampai mati. Padahal banyak jenis. Inilah dia bagaimana sunnah itu dipraktikkan. Bila Nabi SAW memberikan contoh banyak bacaan, maka kita berusaha untuk mempelbagaikan. Kenapa? Kerana ittiba'ur Rasul. Dan Nabi SAW melakukannya pasti bersebab. Ya, pasti bersebab. Sebab, ya, di samping doa-doa iftitah itu mengandungi faedah-faedah yang sangat besar dengan kelainan dan keragamannya itu. Ya, begitu Nabi SAW inginkan kita mencontohi Nabi SAW. Baik. Di antara doa istiftah yang biasa beliau SAW baca adalah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini adalah, ya, salah satu daripada bentuk doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya, dan ini adalah datang daripada hadis Nabi SAW. Ya, ketika mana, ya, Nabi SAW setelah bertakbir, ya, kana Rasulullah SAW
yaskutu baina takbiri wa baina al-qira'ati iskatah. Qala ahsibuhu. Qal Hunayyah faqultu bi abi ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbiri wal qira'ati ma taqul. Ya, qal aqul, maka dibaca doa ini. Nabi SAW setelah bertakbir diam sejenak di antara takbir dan membaca suratul Fatihah. Maka aku berkata, ya, dengan ayahku dan ibuku sebagai tebusan, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca ketika diam sejenak antara takbir? Ya, antara takbir dan membaca surah Fatihah. Sangat jelas soalannya. Lalu Nabi SAW pun menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ila akhir hadis doa ini. Ya, Nabi SAW membaca doa ini. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku. Ya, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan daripada kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salji dan air ais. Nampak tak? Nah, ini kan sebagaimana yang kita faham. Ma makna as-salah fil lughah? Ma makna as-salah fil lughah? Fi lughah, bukan fi istilah. Ad-doa. Ini tadi. Nampak? Setelah takbir dengan doa. Sebab itu solat ini penuh dengan doa-doa. Ya, zikir-zikir memuji, membesarkan Allah. Ya, dua tu je ada. Ya, zikir-zikir, doa-doa memuji Allah dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini di antara ya doa yang sangat indah. Ya, diawali solat kita dengan memohon kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan dari timur dan barat. Jangan bertemu. Ya, jauh, dosa banyak tak terhitung. Ya, kita mengakui, menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Rabbnya yang sangat berharap, berhajat pada Rabbnya akan keampunan. Dan begitulah seterusnya. Jadi ini doa yang sangat indah kalau kita baca. Ya, khususnya kalau kita membaca ni di solat malam. Ya, di solat siang bukan bermakna tidak boleh, tapi biasanya malam kita lebih khusyuk. Dan doa ini barangkali di antara kita tak pernah dengar, tak pernah belajar. Kalau diajarkan, betul ke di doa iftitah? Sebab dibaca tadi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, kemudian wajah tu. Ya. Ini sejak kecil sampai sekarang itulah. Padahal sebenarnya tak boleh digabung kalau ikut kaedah. Ya, kerana doa-doa iftitah itu Nabi SAW ya tidak menggabungkannya. Bahkan doa iftitah itu ada banyak, sekitar lebih kurang dalam 4 atau 5 atau lebih daripada itu. Kita akan sebut satu-satu berdasarkan kitab yang lain. Dan kalau kita lihat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, kalau kita lihat dalam kitab ya, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang dia baca, ya, iaitu doa pembuka pada doa iftitah, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Bila seorang selesai takbir, langsung saja baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah sebut baca terus yang itu. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika seseorang menambahkan sesuatu, ya, dia tambahkan sesuatu dalam doa iftitah itu atau menguranginya, maka aku memandangnya makruh. Makruh tu digabungkan. Ambil lain-lain rangkai-rangkai susun jadi satu. Ya, jadi Imam Syafi'i rahimahullah sebut, jika seseorang menambahkan sesuatu dalam doa iftitah atau menguranginya, maka aku memandangnya makruh, tapi tidak wajib mengulanginya dan tidak pula perlu melakukan sujud sahwi. Kenapa? Dia mustahab. Tapi dia telah khilaf sunnah. Ya, kita nak ikut sunnah, bukan nak menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat contoh-contoh lain doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi SAW membaca doa iftitah ini, Nabi SAW baca tidak digabungkan dengan lain-lain doa iftitah. Doa iftitah ni banyak. Yang pertama, yang paling pendek di antara yang pendek, iaitu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah, full stop, dah kat tu je. Kemudian langsung Nabi SAW sambung dengan suratul Fatihah. Tapi apa yang kita diajar selama ini, disambung dengan wajah tu wajhiyah tadi. Maka ini, sebab kedua-duanya itu adalah hadis yang berbeza. Jadi Nabi SAW membaca itu. Ya. Jadi bagaimana hadis ini? Ya, sebagaimana ketika kami solat bersama Nabi SAW, seorang di antara kami membaca doa ini.
Lalu Nabi SAW setelah mendengarnya, apa kata Nabi SAW? Aku sangat takjub dengan bacaannya. Sampai-sampai pintu langit terbuka kerana bacaan tersebut. Jadi setelah itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tentang doa iftitah ini, kata beliau radhiyallahu an, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut sejak aku mendengar sabda Nabi SAW tersebut. Sebab apa? Baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, maka terbuka pintu-pintu langit. Turun rahmat, ya, keberkahan daripada Allah, mendapat pengampunan dan seumpamanya. Baik. Itu contoh. Jadi kalau nak baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, berhenti setakat itu. Dan doa iftitah ini adalah doa di antara doa iftitah yang terbaik untuk diajar pada anak-anak yang baru mula untuk diperkenalkan dengan solat. Pendek dan dia mudah. Ya, kalau sambung dengan wajah tu alamat panjang. Iaitu nanti kemudian dulu. Ya. Atau bentuk bacaan yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, ini adalah bacaan yang kedua, contoh. Ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma, ya Allah. Ya, wa bihamdika, aku memuji engkau ya Allah. Ini bentuk apa pula ni? Bentuk pujian. Tadi, ya, bentuk membesarkan Allah. Tadi, bentuk hamba memohon keampunan. Ya, tu. Kemudian, ya, maha berkah akan namamu, maha tinggi kemuliaanmu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi Allah Ta'ala. Ya, maha tinggi kemuliaannya dan kebesaranmu. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan selain engkau. Ini, ya, penegasan kita ini, ya, hanya menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb yang diibadahi. Nampak? Kemudian yang seterusnya yang tadi tu, wajah tu itu. Ya, sampai. Dan kalau baca wajah tu, panjang dia. Ya, panjang. Imam Syafi'i rahimahullah pun sebut sampai habis. Ya, wajah tu itu. Ya, panjang. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita diajar berhenti dekat tu, tapi digabung dengan doa iftitah tadi, Allahu Akbar kabira. Padahal Nabi SAW tidak menggabungkan. Nabi SAW memisahkan. Ya, bersendirian. Dan zikir ini kalau nak baca, kalau kita nak takbir Allahu Akbar wajah tu, maka mesti baca sampai habis. Habisnya di mana? Panjang lagi. Ini adalah doa iftitah yang paling panjang. Ya, Allahu Akbar wajah tu wajhiya tadi sampai wa ana awwalul muslimin, kemudian disambung lagi Allahumma antal malika, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dhunubi, faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant. Ada iras-iras doa Sayyidul Istighfar. Betul ya? Masya-Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Masya-Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang, sangat panjang. Nampak tu? Bayangkan, benar tak ucapan kita selama ini? Kalau Allah panjangkan usia kita, mati hidup semula, tak mampu kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bayangkan, doa iftitah saja berapa banyak? Nak hafal yang ni pun setengah pingsan orang tu kata. Ini Allah wajah tu wajhiya lilladzi, sampai yang sambung tadi wa atubu ilaik. Panjangnya. Ya, jadi jangan sia-sia, jangan bazirkan masa kita dalam perkara yang tidak ada sunnahnya daripada Nabi SAW. Baca yang Nabi SAW baca. Ya, jangan kita sibukkan dengan sesuatu yang tak disibukkan oleh Nabi SAW. Jangan tertipu daya dengan talbis iblis. Baca apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW ada teladan kita. Ya, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, contoh doa iftitah lain. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Nabi SAW biasa membuka solatnya ketika mengerjakan solat malam dengan doa iftitah ini. Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Ini menjadi dalil. Menjadi dalil tentang 3 nama malaikat. Jibril, Mikail dan Israfil. Apa tugas mereka? Sudah kita ketahui. Ya. Alimal ghaibi wasyahadah. Ya. Allah itu adalah Rabb yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Ya. Jadi ini kita buat pengakuan bahawa Allah dia Maha mengetahui yang ghaib yang nyata. Dengan itu kita akan sentiasa menjaga diri, kerana Allah mengetahui apa saja perbuatan kita. Ketika di keramaian, apatah lagi ketika di mana? Di kesunyian, bersendirian. Tutup pintu, rapat. Suara tak didengari daripada orang luar. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi dengan itu menutup pintu untuk kita daripada melakukan maksiat. Selamat. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Engkau yang menjatuhkan hukum, ya, dalam memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Ya. Tu. Ihdini, tunjukkanlah aku ya Allah. Limakhtulifa fi minal haqqi biidnika. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran apa yang diperselisihkan dengan seizin darimu. Sesungguhnya engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang engkau kehendaki. Nampak? Kita sentiasa dihadapkan dengan perselisihan dalam jurusan agama. Betul kan? Orang ini kata dia benar, orang itu kata dia benar, orang itu kata dia, ya, dia adalah orang yang benar berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana setelah kita melakukan ijtihad kita untuk memilih, ya, yang terbenar di sisi kita? Tentu kita berharap dan berhajat kepada bimbingan daripada Allah. Ya, maka dengan itu mohon kepada Allah, ya, iaitu minta petunjuk. Ya, kerana engkau yang menunjukkan. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Engkau lah yang menunjukkan, ya, kepada jalan yang dikehendaki, jalan yang lurus. Jadi kita berdoa, berharap. Nah, ini di antara bentuk-bentuk doa iftitah, ada lagi. Jadi jangan bataskan diri kita dengan hanya satu bentuk doa iftitah. Ya, pelbagaikan. Maka ini tentunya memerlukan apa? Usaha. Sebab itu seorang mukmin yang dia ingin berjalan di atas sunnah Nabi SAW, dia kena ada jadual. Cuba buat jadual begini. Dalam seminggu ada satu sunnah yang akan aku hidupkan. Satu saja seminggu. Bukan 10, bukan 7, bukan tiap-tiap hari satu-satu, tak, satu saja. Contoh minggu ni, ya, aku nak hafal seluruh doa-doa iftitah ni. Ya, doa iftitah, dan akan cuba mempelbagaikan bacaannya. Dipraktikkan dalam solat sunat, solat wajib, kerana ia adalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Contoh doa yang ringkas tadi, ya, yang kita barangkali tak pernah baca. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ataupun doa yang dipaparkan oleh ya ustaz kita hafizahullah taala dalam nombor 7 ini, iaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Doa ni senang hafal. Sebab apa? Dia mirip dengan doa solat jenazah. Dia mirip. Jadi bukan asing, kita dah pernah dengar. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menghafal. Sebab itu di antara doa yang hendaknya jangan kita tinggalkan dalam doa kita, minta Allah berikan kita kekuatan hafalan dan kecepatan dalam menghafal. InsyaAllah kita akan dapat. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku, ya, mudah untuk menghafal dan cepat dalam menghafal dan kuat dalam mengingat. Bila sekali masuk, ya, tak akan hilang lagi. Ini minta Allah bagi kita, iaitu keistimewaan apa? Speed reading and photographic memory. Fast memorize. We can memorize it. Ya. Ulang-ulang-ulang, zoom terus masuk. Photographic memory and apa tadi? Photographic memory. InsyaAllah boleh. Tapi dengan syarat, minta kepada Allah. Ya. Kalau minta kepada Allah, kan Allah akan bagi. Ud'uni astajib lakum. Baik, yang ke-8. Membaca ta'awuz dan basmalah dengan sir. Ta'awuz itu adalah isti'azah, memohon perlindungan daripada segala kejahatan. Ada berapa jenis permohonan kepada Allah? Dah belajar dalam bab akidah. Ada berapa jenis? 3. Yang pertama,
Ah? Penting istiazah ni mula-mula. Istiazah lagi. Apa rumah dah? Istighazah. Istighazah. Betul. Bagus. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tu apa tu? Ba depan tu ba isti'anah. Jadi ada 3, ingat. Dalam bab memohon pertolongan pada Allah, mohon selalu pada Allah ada 3. Satu isti'anah. Sebab tu aku memohon kepada Bismillah tu maksudnya ya, aku memulai dengan memohon pertolongan pada Allah untuk memulai bacaan, untuk memulai perbuatan, untuk memulai apa saja, nak belajar. Itu maksud dia. Tu ba di situ adalah ba isti'anah. Isti'anah adalah asta'in billah. Aku memohon ya pertolongan daripada Allah dalam segala perbuatan yang akan aku kerjakan. Kalau tidak, siapa lagi yang akan membantu kita? Tu. Yang kedua adalah isti'azah ni. Mohon juga tapi khusus mohon perlindungan daripada segala kejahatan yang nampak dan yang tak nampak. Inilah dia. Ya, ketika mana kita membaca Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita diganggu oleh ya kejahatan makhluk yang nampak dan yang tidak nampak. Sebab tu ada surah yang dipanggil 3 kul. Ya. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tu kul, 2 kul. Al-mu'awwizatain. Yang ketiga adalah istighatsah. Mohon kepada Allah agar diangkat segala kesulitan dan kepayahan. Kesulitan dan kepayahan. Ni macam Covid ni. Itu kita istighatsah. Agar Allah angkat musibah ini. Segala sesuatu yang kita tak sukai musibah. Itu adalah istighatsah. Selesai. Dan 3 ni tak boleh dipalingkan selain hanya kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan 3 perkara ini kepada selain pada Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Ini bab akidah, memohon. Sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah, hanya Allah Ta'ala saja yang mampu memperkenankan permohonan hamba-Nya. Ya Allah, aku pohon padamu agar ya aku berjaya menghadapi peperiksaan ini, dapat menjawab seluruh soalan dengan benar dalam tempoh yang telah diberikan dan berjaya keluar dan mencapai kejayaan cemerlang. Ini boleh tak minta pada selain Allah? Pensyarah, saya nak minta saya dapat cemerlang, berjaya dan sebagainya. Boleh tak persyaratan memenuhi? Tak boleh. Kalau kita jawab salah nanti, dia tengok kertas tu, dia boleh tak bagi lulus? Tak boleh. Ya. Tu. Jadi Allah Ta'ala sajalah. Maka Allah pun bagi ilham pada kita. Ya, jawab soalan boleh jawab dengan mudah, dengan cepat, dengan tenang, tepat semua di bawah. Ya, fakta-fakta keluar. Lalu barulah diusahakan oleh examiner, pemeriksa. Betul. Cek dengan skema, bagi markah. Nampak tak? Jadi ingatlah. Ingat tak bagi dah? Ulang-ulang. Jadi syarat minta pada makhluk mesti ada 4. Barulah boleh harus minta pada makhluk dengan 4 syarat. Hidup, hadir, mampu dan tidak langgar syarat. Ingat ni sampai bila? Supaya menutup pintu jangan terbatalnya tauhid. Baik. Okey, ada satu perkara yang tertinggal dalam doa istiftah. Bismillah. Catat ni poin penting. Ya. Dikecualikan membaca doa iftitah ni atau istiftah ni dalam 2 kondisi, dalam 2 keadaan. Itu dikecualikan. Asal dia sunnah, iaitu dalam solat jenazah. Jadi dalam solat jenazah jangan duk memandai pergi baca doa iftitah. Allahu Akbar. Baca yang paling pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru baca Fatihah. Itu tak sekolah nama dia. Tak belajar. Kenapa tak dibaca di dalam doa iftitah itu dalam pembuka solat untuk solat jenazah? Kerana solat jenazah itu adalah solat yang perlu disegerakan. Sebab ya, bukan saja solat itu sendiri, daripada awal ya pengurusan jenazah itu hendaklah disegerakan, jangan ditangguhkan, jangan dilewatkan berhari-hari. Meninggal subuh terus diuruskan, ya belum waktu zuhur lagi dah selesai. Tu kena cepat. Itu ada perkara yang nanti akan masuk dalam bab ini nanti ke depan. Ya, jadi dalam solat jenazah tidak ada doa iftitah. Yang kedua, ya tidak dituntut membaca doa iftitah ini apabila ya bagi seorang makmum yang masbuk. Dia masuk lewat. Ya, masuk rakaat pertama, imam dah baca Fatihah. Dah diam, dengar imam baca. Dah tak disunahkan dia untuk baca doa iftitah. Kerana waktu itu dia kena beri perhatian terhadap bacaan imam. Boleh faham? Jadi 2 kondisi ini adalah pengecualian. Baik, kita terus poin yang ke-8. Next. SOP. Sunnah operating practices by our Prophet sallallahu alaihi wasallam.
by our Prophet sallallahu alaihi wasallam, iaitu membaca ta'awuz dan basmalah dengan sir, tidak dikeraskan, maknanya perlahan. Setelah membaca doa iftitah ataupun istiftah, Rasulullah SAW membaca ta'awuz dengan lafaz. Ada 3 bentuk lafaz yang boleh dibaca. Semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacanya mesti perlahan, jangan kuat. Ya, kalau kita solat berjemaah pun kena perlahan. Jangan bagi orang kiri kanan dengar. Dia tak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kacau orang sebelah. Ya, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuat. Kita akan ada gerakan bibir, telinga kita dengar, kita je dengar. Itu maksud dia. Ya. Ada gerakan bibir. Sebab itu dia adalah rukun qauli. Ya, rukun qauli mesti ada pergerakan bibir. Kalau macam ni je, itu bukan rukun qauli, tak sah solat. Itu dia baca dalam hati. Mesti ada gerakan bibir. Tengok Nabi SAW ketika solat, sehingga nampak bergerak janggut Nabi SAW. Gerakan itu nampakkan Nabi SAW membaca. Ya, membaca dalam keadaan sama ada suara kuat, di mana diperintahkan untuk kuat, di mana diperintahkan untuk perlahan, tetap ada gerakan. Ya, kalau baca kuat tentu gerakannya lebih jelas, lebih jelas. Sebab apa? Bacaannya itu berat, maka banyak pergerakan nampak. Tapi kalau baca perlahan juga ada gerakan tapi lebih sederhana. Faham tu? Faham nah. Baik. Jadi yang pertamanya adalah membaca, iaitu ta'awuz. Kerana ada ulama mengatakan ta'awuz ini wajib. Sebab berdasarkan Quran. Ya, fa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dalam surah An-Nahl ayat 98. Ada ulama yang mengatakan isti'azah itu adalah wajib. Ya, sebagaimana contoh di antara mereka adalah Al-Imam Atha, Al-Thawri, Al-Auza'i, ya, Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazmin Az-Zahiri, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Tapi majoriti para ulama mengatakan dia adalah mustahab, sunnah. Ya, baik. Jadi ini adalah, ya, jadi baca. Sebab apa? Kita memohon perlindungan daripada Allah agar jangan diganggu oleh syaitan. Kerana dalam solat inilah syaitan paling banyak datang melepaskan jurus-jurus dia. Ya, agar kita lalai dalam solat. Sehingga akhirnya solat itu tidak memberikan kesan apa-apa pun pada kita dari aspek apa? Dari aspek apa? Dari aspek perilaku kita di luar solat. Ya. Kerana solat yang benar, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah natijah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan fahsya' wal munkar, perbuatan keji, perbuatan buruk, maksiat, perbuatan jahat, munkar. Dan berapa ramai orang yang mendirikan solat, masya-Allah, solat malam dia bangun sampai hitam dahinya, tapi tetap terjatuh dalam maksiat. Bukan maksiat yang kecil-kecil, maksiat yang besar-besar. Ya, terlibat dengan perzinaan, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan riba. Ya, mulut tak ada zip, laser dan berbagai lagi. Waliyaz. Apa punca dia? Punca dia di solat. Ya, punca dia setelah solat, setelah akidah solat. Ya. Akidah iaitu dia tidak merasa Allah Ta'ala itu memerhatikannya, bersama dengannya dari segi penglihatan dan pendengaran. Allah dengar, Allah lihat, Allah tahu. Ya. Orang yang bertauhid pasti memiliki tahap muraqabahnya yang sangat tinggi. Sentiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tauhid itu berkurang ataupun terlepas daripada dirinya, maka dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan, dosa demi dosa. Itu sebab apa? Sebab tauhid itu tidak membuahkan natijah takut kepada Allah. Ya. Tu. Dia tak takut terhadap kemurkaan Allah dan dia tak ada malu. Inilah bila tiada malu, manusia berbuat apa saja. Sebab itu sabda Nabi SAW, kalau kamu tidak ada sifat malu, berbuatlah apa saja. Nampak tak? Ya. Sebab itu malu akan dapat menjaga seseorang. Dan malu adalah buah iman. Ya. Malu itu adalah buah daripada iman yang benar. Ya. Masya Allah. Baik, kembali. Jadi 3 bentuk bacaan. Yang pertama yang biasa kita lazimi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. 3 tu. Bayangkan barangkali ada juga di antara kita sepanjang usianya tak pernah dia baca yang nombor 2, nombor 3. Tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak atau tidak? Banyak.
Jadi Hairan bin Ajaib ni pelaku-pelaku bid'ah ni. Amalan daripada tok guru, sehingga dia buat buku. Amalan-amalan warisan tok guru, alim ulama. Ya. Tak salah jika amalan-amalan tok guru, alim ulama itu adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kenyataannya tidak daripada Nabi SAW. Hasil gubahan tok guru dia. Dia ambil sana sikit, dia letak sini. Dia gabung, dia combine. Ini adalah wirid daripada tok gurunya. Ini adalah zikir daripada tok gurunya. Padahal tok guru mana yang patut kita ikut? Yang aula, yang wajib. Bukan aula lagi, wajib. Tidak ada ganti. Nabi SAW. Wahai orang yang berakal waras. Sebab itulah kita belajar kitab ni. Sebab kita nak copy paste Nabi SAW. Bukan nak copy tok guru kita. Alim macam mana pun tok guru kita, tok guru tu kena copy paste Nabi SAW. Boleh faham? Jadi jangan tertipu dengan ijazah sana, ijazah sini. Ni tok guru ijazah. Baca ni. Hari Isnin baca La ilaha illallah 1000 kali. Hari Selasa istighfar 1000 kali. Hari Rabu subhanallah 1000 kali. Hari Khamis alhamdulillah 1000 kali. Hari Jumaat la haula wala quwata illa billah 1000 kali. Ini bukan tok guru. Ya, ni ahlul bid'ah, ahli bid'ah yang pandai-pandai dalam bab agama, menggezetkan sesuatu yang tak digezetkan oleh Nabi SAW. Ahli bid'ah ni sungguh bencana dia. Dia mengambil tugas Nabi SAW. Seolah-olah beranggapan Nabi SAW itu tidak tahu apa yang dia tahu. Sehingga dia pula yang mengajarkannya. Nampak tak? Ini bencana. Walaupun niat dia bagus, tapi niat mesti ya ikut cara Nabi SAW. Jangan memandai-mandai dalam jurusan agama. Kamu tu siapa? Nak gezet, pagi baca itu, pagi baca ini. Padahal kita telah dicukupkan ya oleh Nabi SAW. Sebab itu berkata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'ah yaraha hasanah lianna yaraha hasanah, man ibtada'a fil islami bid'ah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khana risalah lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ya, kemudian fama lam yakun ya, Imam Malik buat kesimpulan. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama Islam ni, dan dia menganggap itu adalah baik. Tu kan orang alasan bid'ah hasanah ni, apa salah baiknya? Baik, dia kan zikir, daripada duduk saja-saja kita buat zikir ni, senang. Ya, barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baru dalam agama dan dia menganggap itu adalah baik, maka sesungguhnya dia telah mengatakan bahawa Nabi SAW itu adalah khana risalah, khianat di atas risalah. Ni sungguh ni, ya, keberanian yang luar biasa. Mafhum mukhalafah daripada perbuatan dia, mengatakan Nabi SAW tak sampaikan apa yang dia sampaikan, atau dia lebih tahu daripada Nabi SAW. Dua-duanya, kalau dia memiliki pemahaman seperti itu, kufur dia. Ya. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini agama telah sempurna dan dicukupkan, nikmat bagi kamu. Lalu kata Imam Malik rahimahullah, apa kata Imam Malik rahimahullah? Apa-apa yang tidak menjadi agama pada waktu itu, pada zaman Nabi SAW, maka tidak juga menjadi agama di zaman kita. Pegang ni kaedah ni. Ya, ini kata-kata Imam Malik rahimahullah membantah, membungkam, ya, membungkam istilah bid'ah hasanah yang diusung oleh para penggemar pelaku bid'ah atas nama menyandarkan dengan istilah yang muluk-muluk yang indah, bid'ah hasanah. Ya, dan betapa banyak dalil-dalil yang membantah kenyataan mereka. Ya, bila dibuka pintu bid'ah hasanah, itulah banyaknya. Sampai orang zaman sekarang macam-macam ragam. Dia bagi petua itu, amal ini. Oh, amal nak hadapi Covid, baca yang ini. Baca ayat ini, baca ayat itu. Oh, sakit jantung, baca ayat itu, baca ayat ini. Dia susun. Hebat sekali dia. Ya, padahal Allah Ta'ala sebut Quran itu syifa. Bacalah ayat yang mana satu. Bukan ayat itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Baik, kembali. Jadi bacalah. Ya, variasikanlah bacaan ini dalam 3 bentuk bacaan. Ya. Okey, kalau kita lihat perbahasan para ulama pula dari segi baca isti'azah ini, ya, wajah bacaan kita telah ketahui dalam 3 bentuk bacaan. Ya, dan baca dengan suara perlahan. Persoalannya lagi adalah, adakah isti'azah ini dibaca pada setiap rakaat solat atau hanya di rakaat yang pertama?
majoriti para ulama mengatakan dia dibaca hanya pada rakaat pertama saja. Ya, adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat di setiap rakaat. Ya, dan ada lagi ulama setengahnya mewajibkan terus. Jadi ini adalah perbahasan. Tapi yang umumnya, mustahabnya, sunnahnya adalah baca perlahan, iaitu sekurang-kurangnya pada rakaat pertama baca. Baik, selesai ta'awuz, ya, iaitu isti'azah, memohon perlindungan. Kemudian Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bacaan ni wajib, sunnah yang wajib. Cuma para ulama berbeza nak baca perlahan atau kuat, itu saja. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, baca kuat. Ya, di sisi mazhab Hambali dan lain-lain, baca perlahan. Ya, mana nak pilih? Boleh pilih mana-mana. Kerana dia juga adalah merupakan pendapat yang muktabar. Tetapi, ya, kalau kita lihat contohnya di Nusantara, baca kuat. Sebab berpegang pada pendapat, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan ashabnya. Kalau di sisi mazhab Hambali, perlahan. Tapi tetap dibaca. Kerana apa? Dia rukun. Barang siapa yang tak baca, ya, dan Bismillah ini, ada ulama pula mengatakan dia wajib atau tak wajib. Sebab apa? Sebab berbeza para ulama dalam berpendapat adakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat dalam surah Al-Fatihah. Khilaf juga para ulama di situ. Ya, jadi baca. Maka Nabi SAW membaca basmalah dengan sir dan tidak menjaharkan. Jadi ini Syekh kita ni Hafizahullah Ta'ala, dia berpendapat bahawa baca Al-Fatihah itu adalah perlahan, bukan kuat. Sebagaimana yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebab itu kita solat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram khususnya, imamnya tak baca kuat, perlahan saja. Ya, tiba-tiba terus Alhamdulillahirabbil-alamin. Terus baca je. Ya. Kita nak baca begitu boleh tak? Boleh. Ya, sebab sunnahnya Nabi SAW begitu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Ini hadis ni terang betul. Ya. Hadis yang jelas. Ya. Aku pernah solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu. Maka mereka semua tidak menjaharkan, yakni tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahih. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Jadi sangat terang dan jelas dalil ini. Yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Nabi Malik radhiyallahu anhu? Anak siapa ni? Anak Ummu Sulaim. Ya, radhiyallahu anha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masya-Allah, menakjubkan biografinya. Seorang anak kecil yang dibesarkan di rumah Nabi SAW, ya, sejak 10 tahun sampai 20 tahun sehingga kewafatan Nabi SAW. Dan dia merupakan seorang anak yang didoakan oleh Nabi SAW, iaitu panjang umur, kaya, banyak anak. Anak dekat nak 100. Cucu cicit tak sekira tak? Anak dia juga. Lepas tu, kaya tak kaya? Ya, sehingga kaya. Dicerita juga dia memiliki kebun. Surah Al-Kahfi, pemilik kebun. Yang kufur ni pemilik kebun yang hebat. Dia bertakwa, maula Nabi SAW. Dan yang menakjubkannya apa? Kebun dia tu ditimpa kemarau panjang. Lalu penjaga kebun dia, pekerja yang menjaga kebun buat laporan. Kebun kita ni musim kemarau ni, peceklik dalam bahasa Indonesia. Lalu dia pun datang dan berdoa kepada Allah serta-merta hujan turun. Tu, luar biasa karamah ni. Mustajab doa. Dan yang lebih mustajab daripada itu, yang lebih menakjubkan daripada itu adalah dia, di antara keistimewaan karamah yang sangat menakjubkan, setiap malam bermimpi bertemu Nabi SAW. Masya Allah. Ya, luar biasa tak? Sangat luar biasa. Sebab Nabi SAW itu adalah kekasihnya, yang dia hidup di bawah satu bumbung membantu Nabi SAW. Jadi seorang alim, seorang yang hebat. Masya Allah. Ya, untungnya kita dekat akrab dengan para alim ulama yang rabbani. Ibarat, ya, iaitu penjual minyak wangi. Betul kan? Kita tak jual, kita dapat haruman. Begitulah bersahabat dengan orang-orang yang alim. Apatah lagi bersahabat dengan orang-orang yang berpegang teguh, berjalan, mengajak umat kepada sunnah. Cinta pada sunnah Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Berjalanlah bersama dengan mereka. Ambillah ilmu daripada mereka. Contohi dan teladanlah akhlak dan kehidupan mereka. Kerana mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam keluarga Nabi. Ahlul hadis hum ahlun nabi. Wa in lam yashabu nafsahu
anfasahu sahih. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ketika salah seorang muridnya menyebutkan tentang syair ini, ya, kerana dia adalah ulama hadis di abad ini, ya, mujaddid fil hadis, ya, seorang alim rabbani, ketika dibacakan tentang syair ini menangis dia, ya, berharap agar termasuk dalam ahlul hadis. Menghabiskan seluruh usianya sejak muda lagi 20 tahun berkecimpung dalam mengakrabkan diri dengan sunnah Nabi SAW, dan meninggal dalam usia 80 tahun. Ya, 60 tahun berkecimpung setiap harinya berjam-jam. Ya, qala Rasulullah SAW. Ya, mentahkik hadis-hadis Nabi SAW. Masya Allah. Ya, jadi kitab ulama seperti ini, kita nak bersahabat dengan beliau. Ya, rahimahullah bagaimana? Beliau rahimahullah telah meninggalkan dia, telah meninggalkan kita, tak sempat duduk dalam majlis ilmunya. Ya, caranya adalah sempatkan diri duduk dalam majlis murid-muridnya. Ya, atau ya, duduk dengan kitab-kitabnya. Maka hendaklah di rumah kita memiliki kitab-kitab para ulama ini. Kerana besar sekali faedah. Kerana para ulama telah membendekkan jarak dan masa kita untuk menuntut ilmu. Dikumpulkan semua dah. Daripada ribuan kitab yang mereka baca tu, mereka compile dalam kitab mereka. Pendek jalan kita, pendek. Begitulah, ya, dalam menuntut ilmu ni, berguru dan berkitab mempercepatkan belajar, ya, dan memudahkan kita. Begitulah perjalanan itu dilalui oleh para ulama dari satu generasi satu ke generasi. Baik. Semoga Allah Taala yang memberkahi, ya, menghimpunkan, ya, Imam Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah bersama dengan Rasulullah SAW di atas jasanya yang sangat besar itu. Dan mudah-mudahan kita dapat menyusul mereka semuanya nanti. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kembali, dan para ulama rahimahullah menjelaskan bahawa membaca basmalah sebelum memulai surah Al-Fatihah adalah wajib. Bahkan basmalah termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ini yang dipegang, ya, oleh pengarang kitab ini hafizahullahu taala. Jika ada imam solat yang membaca basmalah dengan jahar pada solat yang dijaharkan, yakni dikeraskan suaranya, solatnya tetap sah. Begitu pula yang membaca dengan sir, diperlahankan bacaan, tetap sah. Hanya saja yang afdal, yang utama itu mengikuti petunjuk Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW, iaitu mereka semua membaca basmalah dengan sir. Yang terbaik baca perlahan. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan ni kita dengar. Dan kalau kita nak cover dua-dua, sesekali kita baca perlahan, sesekali kita baca kuat. Selamat. Ya, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ya. Baik. Yang ke-9 membaca suratul Fatihah ayat demi ayat. Sunnah. Sentence by sentence. Verse by verse. Ayat demi ayat. Ya. Cuba Sofir Rahman baca ayat demi ayat suratul Fatihah. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillah kuat lah nak pergi dengar. Dia ambil pendapat yang kuat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata amin. Amin. Amin itu nanti akan datang hukumnya. Ya, amin itu baca sama ada solat sendirian ataupun solat berjamaah. Baik, kembali. Jadi sekarang tentang Fatihah. Jadi baca seperti itu tadi, contoh satu-satu. Ya, sebagaimana dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bahawa ia ditanya tentang sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, Ummu Salamah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorangnya. Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin ila akhiril ayat. Beliau SAW memotong bacaannya ayat demi ayat. Satu-satu. Satu berhenti. Satu berhenti. Satu berhenti. Ya, ini namanya warattilil Qur'ana tartila. Dibaca secara tartil. Ya, para sahabat pun dapat mempelajarinya.
Ya, khususnya pada solat jahriyah yang terang. Ya. Yang ke-10, yaitu wajib membaca surah Fatihah di setiap rakaat, dan membaca Al-Fatihah adalah rukun solat. Ini sunnah yang wajib. Pertama, imam, makmum maupun orang yang solat sendirian wajib membaca surah Al-Fatihah dalam solat wajib dan solat sunnah. Membaca surah Al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat, baik dalam solat wajib maupun solat sunnah. Baik. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fasa'ida. Wa fi lafzin la tujzi'u salatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca, yakni dalam solatnya suratul Fatihah dan ayat yang lainnya. Ya. Di dalam lafaz yang lain beliau SAW bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Fatihah dalam solatnya. Tu. Jadi hukum membaca Fatihah adalah wajib. Solat sunat, ya, solat wajib, semuanya sama saja hukumnya. Wajib baca. Yang kedua, bagi makmum tidak disyariatkan membaca surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah bila imam solat telah membacanya dengan jahar. Ni. Solat maghrib umpamanya 2 rakaat pertama kuat bacaan dia. Solat isyak 2 rakaat pertama kuat. Ya. Solat subuh 2 rakaatnya kuat. Maka ketika imam membaca suratul Fatihah, sesudah dia membaca surah Fatihah, dia baca surah. Maka makmum yang mengikutinya tidak dituntut untuk membaca surah Fatihah. Dia hanya sekat mendengar. Ya, dengan dalil apa tadi? Ya. Ada ayat lain. Subhanallah, ingat tak ayat tu? Wa idza qura'al Qur'an situ tu. Cuba baca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tu, ya. Dengar apabila Quran dibacakan, dengar dan diam. Ya, agar kamu memperolehi berapa kejayaan, keberuntungan. Tuflihun. Ya. Ini. Jadi daripada dalil ayat ini, ya, ketika imam baca surah Fatihah, kita pay attention. Bila berpindah pada surah lain, kita dengar supaya kita dapat mengambil faedah. Kalau tidak, dia kontradik. Dia berlawanan. Betul kan? Imam baca surah, kita baca surah. Ya, sedangkan bila seorang berbicara, orang lain diam. Betul kan? Kaedah komunikasi. Tu dalil dia kuat. Dan Nabi SAW pun mengajar demikian. Jadi bila bagi makmum tidak disyariatkan membaca surah Al-Fatihah apabila imam solat telah membacanya secara jahar. Dikeraskan bacaannya sebab imam mewakili kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW selesai dari solat yang beliau membaca dengan keras di dalamnya, yakni dalam satu riwayat bahawa itu adalah solat subuh. Lalu beliau SAW bersabda, apakah ada seseorang di antara kamu yang baru membaca, yang tadi baca ayat Quran bersamaku? Ya, Nabi SAW baca, Nabi SAW dengar, sahabat juga baca. Lalu seorang lelaki berkata, ya, aku wahai Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, sungguh aku selalu mengatakan, kenapa bacaanku diganggu? Yani Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin dari para sahabat berhenti membaca Al-Quran bersama Rasulullah SAW pada solat yang Rasulullah SAW membaca dengan kuat, ya, padanya. Setelah mereka mendengar sabda beliau SAW tentang hal ini. Dan mereka membaca Al-Fatihah secara sir yang ditanpa suara dalam solat di mana imam tidak mengeraskan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW menjadikan diamnya makmum mendengarkan bacaan imam termasuk kesempurnaan dalam bermakmum. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza qara'a fa'ansitu. Ini hadis tadi Quran. Ya. Sesungguhnya imam itu, ya, dijadikan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan jika dia membaca Al-Quran, diamlah kalian. Ini dalil. Satu Quran, satu hadis. Ya, dalam solat jahriyah. Adapun solat sirriyah, kita kena baca. Rasulullah SAW juga mendengarkan bacaan imam itu sebagai hal yang mencukupi bagi makmum. Sehingga ia tidak perlu lahu imamun fakira'atul imami, ya, fakira'atul imami lahu kira'ah. Barang siapa solat mengikuti imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaannya. Boleh faham? Faham ni kaedah ni, penting. Ya, solat yang jahriyah, imam dah baca Fatihah, kita tak payah baca. Setelah imam selesai amin, kita baca amin, ya, maka ya kita pun diam. Ya, imam akan membaca salam. Imam akan membaca
surah-surah yang seterusnya. Oh, di sini dia tak sebut tentang iaitu mengucapkan amin ya. Tertinggal ya. Ini yang ke-11. Oh, yang ke-11. Asal dia lompat ke Fatihah. Oh, tak habis lagi. Ya, Fatihah. Baik, Fatihah. Maka cukup baginya mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ya, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang pada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu menghafal Al-Quran sedikit pun. Maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupiku. Maka beliau SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Ini penerapan ni boleh digunakan untuk orang yang baru masuk Islam. Sebab seseorang apabila dia telah bersyahadah, dia masuk waktu, wajib dia solat. Walaupun satu perkara pun dia tak erti nak baca. Faham? Jadi kita ajar dia yang paling ringkas. Ya, kalau dia solat bersendirian, maka kita ajar dia ni, subhanallah, ya walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, kita tulis kat dia. Tulis ni, ayat ni kemudian kita tulis kat Roman tu. Huruf Roman. Subhan, S-U-B-H-A. Sebab yang tu yang dia boleh baca. Ini diberikan kemaafan. Ya, sebab dia baru masuk Islam. Macam mana dia boleh hafal Quran? Ya, surah Fatihah. Yang dah lama pun tak hafal. Yang dah Islam pun banyak tak hafal. Contoh. Ini kelonggaran. Ya. Selepas itu dia wajib. Jadi sesiapa saja yang masuk Islam, automatically dia wajib. Ya, mendirikan solat. Kalau dia tak dirikan, berdosa besar. Ingat ni, dia bukan perkara kecil ni. Bukan bawa dia pergi berkhitan dulu, bukan. Itu tak diutamakan. Yang diutamakan, pertamanya ajar dia, ya, tentu bila dia masuk, dia kena mandi wajib. Membersihkan diri dia. Kemudian, ajar dia berwuduk untuk dia solat. Tu. Kena ada orang yang guide dia, jangan biarkan dia begitu saja. Jangan konsep dakwah itu touch and go. No. Ya, touch and you stay. Understand? Touch, stay with them. Teach them, educate them. Ya, until they know how to perform by themselves. Ini adalah agama. Agama bukan touch and go. Datang pergi rumah orang, ya, ajak-ajak balik, tinggal begitu. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Ya, sebagaimana para sahabat datang duduk bersama dengan mereka, mendidik mereka, dan begitulah seterusnya. Yang ke-11, membaca amin dan imam membacanya dengan keras. Ini jahar. Dalam solat jahriyah lah. Dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW selesai membaca waladhdallin, maka beliau mengucapkan amin. Ingat, amin ni bukan ayat Quran. Jadi dia tak ada harakat. Dia berapa harakat ni? Ada ulama kata dia 2, 4, 5. Tapi kalau ikut tulisan ni, tu ada tanda atas tu 2, 4, 6. Min yadun, itu apa? Buku tajuk bagi apa? Saudara Rahman? Ma'adil sukun. Ma'adil sukun. Ada alif, ada ya, ada waw. Betul? Min berapa? 2, 4, 6. Tu baca. Ya, tapi ada ulama yang mengajar, lepas tu belajar dulu, dia kata amin ni bukan ayat Quran, dia baca dah panjang apa pun. Sebab dia termasuk dalam hukum, ya, ayat Al-Quran, tajwid. Tapi kita baca, dia letakkan menjadi tanda, bacalah seperti ini. Ya, amin dan sebagainya. Nabi SAW juga memerintahkan untuk makmum membaca amin segera setelah imam mengucapkan amin. Jadi dua-dua pihak. Tapi jangan mendahului imam. Imam belum amin, dia dah amin dah. Ini salah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Ya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apabila imam mengucapkan amin, hendaklah kamu mengucapkan amin. Kerana sesiapa yang ucapan aminnya bertepatan bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Inilah dia keistimewaan. Jadi solat juga membawa jalan kepada kita mendapat ampunan. Jadi setiap solat tepat cara Nabi SAW, diampuni dosa-dosa. Berwuduk, gugur dosa-dosa daripada anggota tubuh wuduk. Berjalan ke masjid, gugur dosa-dosa. Jadi sebab itulah para ulama menyebutkan solat berjemaah itu memiliki 25, 27. Ya, yang setiap satu tu disenaraikan. Apa dia? Ya, ganjaran 25 tu dari jurusan apa? Contoh ini. 25 ke 27. Ada hadis menyebutkan 25, ada hadis menyebutkan riwayat 27. Baik. Jadi kita berhenti pada poin yang ke-11, iaitu ucapan amin setelah membaca suratul Fatihah.
Jadi perintahnya adalah mustahabbun. Ya, sunnah yang sangat dituntut dan hendaklah membaca. Sama ada kita solat sendirian, ya, ucapkan amin. Ya. Begitu juga apatah lagi solat secara berjamaah dalam bacaan jahriyah, ya, yang kuat, maka ikut bersama dengan imam. Sebab apa? Kebaikannya, faedahnya diampuni dosa yang telah lalu. Muwafaqah dengan imam, muwafaqah dengan para malaikat. Ya. Baik, cukup sekali itu, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk pada poin yang ke-12, membaca surah-surah pilihan setelah suratul Fatihah. Oh, ini lagi banyak. Ni, ya, tak terbuat ni sunnah ni. Banyak ni kalau nak ikut cara Nabi SAW. Tapi seorang yang cinta pada Nabi SAW, ya, mereka akan berusaha cari jalan. Ya, manjadah wajadah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Allahumma faqih. Semoga Allah memberikan kita kefahaman. Allahumma faqihna fiddin wa 'alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semoga Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang faqih ilmu dan mempraktikkannya sesuai dengan ilmu, iaitu berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita sebagai amal soleh dan Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Ustaz Yai Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, dapat bersama dengan Nabi SAW yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita teladani, bersama di dalam syurga Firdaus ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.